Okey, kita lihat. Kita masih menggunakan buku teks dan kalau ada sebarang soalan, macam cikgu cakap tadi kalau korang tak faham, okey, ada soalan, terfikir je, terus tulis. Jangan tunggu-tunggu. Kalau ada soalan dalam kepala kan, apa benda ni? Terus tanya. Jangan korang, nantilah, nak tanya tapi nanti. Jangan nanti. Terus tulis. Ya. Supaya apa? Supaya kamu terus dapat jawapan. Itu yang kita nak. Okey? Baik. So, kita lihat di sini. Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Kenapa kita belajar yang ini? Bab yang ketujuh, kalau kamu perasan, bab 7, kita belajar tentang Perak, Pahang, Selangor dan Terengganu. Kenapa Perak dengan Pahang dia wujud daripada Kesultanan Melayu Melaka? Cikgu dah bagi tahu kan? Perak dengan Pahang datang daripada Melaka. Kemudian Terengganu dan juga Selangor datang daripada Kesultanan Johor Riau, iaitu bab yang ke-6. Jadi kita tahu bahawa keempat negeri ini berasal daripada Kesultanan Melaka bab 5 dan Kesultanan Johor Riau bab 6. Sebab itu wujud bab 7. Okey. So sekarang yang bab 8 ni macam mana cikgu? Baik. Bab-bab yang ke-8 ini untuk kerajaan-kerajaan bab 8 ini adalah merupakan penerusan. Maknanya continuity, kesinambungan daripada kegemilangan kerajaan-kerajaan alam Melayu sebelum ini. Tapi satu fakta yang kamu kena ingat, kerajaan Kedah, Kedah merupakan kerajaan yang terawal diasaskan di negara kita, iaitu melalui kerajaan Kedah Tua yang kita belajar dalam Kerajaan Alam Melayu bab 1 hingga bab 4, betul? Bab 1 hingga bab 4 kerajaan Kedah Tua kan? Di negara kita Kedah Tua antara yang terawal diasaskan. Kemudian kerajaan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis pula diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Bila Melaka dah tamat diserang oleh Portugis, barulah wujud Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Okey, so kita faham. Okey, itulah dia. Baik, kita mula dengan Kedah. Kerajaan Kedah. Kedah ini diasaskan oleh keturunan raja yang datang daripada Parsi. Baik. Parsi itu sekarang ni di mana? Siapa tahu? Parsi ni sekarang ni di mana ya? Adakah di negara Eropah ataupun di Afrika? Memanglah kat bumi ini takkanlah Parsi itu daripada alien kan? Egypt kan? Dekat dengan Arab kan cikgu? Okey, baik. Baik, take note Parsi ni sekarang ni adalah kat Antartika bukan. Parsi itu sebenarnya adalah datang daripada kawasan yang iaitu kawasan, kalau cikgu bagi tahu ni korang terkejut tau. Iaitu Parsi ni adalah orang penduduk, penduduk dari kawasan mana tau? Dari kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Apa yang kamu ingat tentang sungai-sungai ini? Penduduk Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Iaitu bukan Mesir, Mesopotamia. Betul? Mesopotamia. Penduduk-penduduk Mesopotamia yang kamu belajar masa Form 1 dulu, lama-lama, tingkatan 1, lama-lama mereka telah membentuk kerajaan tau. Kita ada belajar tahu kerajaan Chaldea kan masa Form 1 dulu kan. Assyria, Chaldea, Babylon. Babylon. Okey, dalam benua mana? Masih benua Asia. Okey, benua Asia. So, selepas Babylon, lepas tu tamatnya dengan kerajaan Chaldea, kemudian wujud kerajaan Parsi, dipanggil Persian. Parsi. Persian. So di situlah asalnya Parsi. Dan Parsi ini sekarang ini adalah dalam negara
negara Iran dan juga Iraq. Ya, sekarang ni dalam negara Iran dan Iraq. Jadi maksudnya kerajaan Kedah ini telah diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari Iran dan Iraq tu. Macam mana dia boleh sampai sini, cikgu? Berdagang. Perdagangan. Perdagangan. Sebab itu dia orang boleh sampai ke sini. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan Parsi. Bukan Persian. 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 Okay, Persian ataupun Parsi. So, kita kata bahawa kerajaan Kedah diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari Parsi. Baik. Iaitu, okey, ada seorang maharaja bernama Maharaja Derbar Raja. Bukan Drebar Raja, bukan Drebar Raja. Maharaja Derbar Raja. Yang datang dari Parsi, datanglah ke Kuala Sungai Linggi ataupun Sungai Merbuk, ke Sungai Merbuk, Kedah pada sekitar tahun 630 Masihi. Bila kamu tengok tarikh ini, 630 Masihi, kamu akan kata, ini zaman-zaman kerajaan-kerajaan alam Melayu, cikgu. Kerajaan Funan, Champa, Angkor, kemudian juga Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga-Negara. Ya, betul. Inilah zaman di mana kerajaan-kerajaan alam Melayu. Ya. Jadi maknanya Kedah dah diwujudkan semasa kerajaan alam Melayu lagi. Pada 630 Masihi. Oleh siapa? Maharaja Derbar Raja. Ya, Kedah Tua. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, Tan Derma Dewa. Dan juga Tan Derma Dewa ni, okay, nama orang lah dia tak Tan Derma Dewa ni dan juga Tun Perkasa, Ketua Orang Melayu di Kedah, telah menghadap dan melantik Maharaja Derbar Raja ini untuk menjadi Raja Kedah. Sebab Derbar Raja ni dia datang dengan membawa alat-alat kebesaran. Membuktikan dia adalah raja. Sebab kita fikirkan, dia ni Derbar Raja datang-datang Kedah, kemudian orang-orang situ pula lantik dia. Dia ni macam apa? Akulah raja. Lepas tu semua orang kena ikut. Apa bukti dia raja? Betul tak? Apa bukti yang Derbar Raja ni raja? Okey, kita tengok. Pemasyuran, okey, maknanya pemasyuran ni pelantikan. Pelantikan Maharaja Derbar Raja sebagai Raja Kedah telah disusuli dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa daripada Parsi, iaitu nobat. Apa itu nobat? Nobat tu ialah alat muzik. Okey, alat muzik tradisional daripada Parsi. Jadi kini nobat diwarisi sebagai antara alat kebesaran kerajaan Kedah. Dia macam itulah sebenarnya. Contoh-contoh macam ni. Macam ni. Macam ni. Baik, macam ni. Katakanlah kamu seorang pengawas. Kemudian, kamu pindah sekolah. Pergi sekolah lain. Bila pergi sekolah lain, kamu masuk-masuk kan? Kemudian kamu kata kepada kawan-kawan kamu, saya ni sebenarnya kat sekolah lama, saya ni adalah pengawas tau. Apa bukti kau pengawas? Cakap boleh lah kan? Apa bukti kau pengawas? Ni aku tunjuk. Kamu pun keluarkan. Nampak tak? Ini lencana aku. Nama sekolah dan nama tulis ketua pengawas. Dan inilah necktie. Necktie yang menunjukkan aku dulu pengawas. Serta aku ada blazer. Coat yang menunjukkan ada tanda nama, ada lambang sekolah dan ada jawatan ketua pengawas. Kawan-kawan semua cakap, iyalah, dia memang ada lah. Inilah buktinya. Nampak? Macam tu lah. Okey, dia ni memang pengawas. Dia layak jadi pengawas. Jadi, kawan-kawan pun kata pada cikgu disiplin, cikgu, pelajar baru ni sebenarnya dia seorang pengawas, cikgu.
Jadi kami harap dia jadi pengawas saja, cikgu. Dia bagus ni jadi pengawas. Oh ya ke? Okey, okey. Okey, saya melantik kamu jadi pengawas di sekolah ini, sekolah baru. See? Ha, macam itulah pelantikan raja. Bukan raja simply, oh sayalah raja. Apa buktinya? Tak ada bukti. Sayalah raja. Orang tak nak terima tu. Orang nak bukti. Apa buktinya? Apa barang-barang yang menunjukkan kamu raja? Oh, saya ada nobat. Itu Maharaja Deba Raja dapat. Macam mana orang kat sana kenal nobat tu apa? Dia tahu. Sebab dalam kerajaan alam Melayu, dia tahu alat-alat kebesaran ni, keris, kemudian tombak, kemudian juga alat muzik. Kau ingat alat muzik apa? Itu yang macam gitar elektrik cikgu tu ke? Tak. Nobat ni ialah alat muzik, dia satu set tau. Dia ada serunai, dia ada gong, tung, dia ada rebana ubi, tung 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 macam tu. Kemudian dia ada dia punya beduk, dipanggil beduk. Itu semua satu set alat muzik yang menunjukkan saya keturunan raja. Inilah alat kebesaran kerajaan saya, iaitu nobat. Jadi sebab itu Maharaja Deba Raja telah dilantik oleh orang-orang Kedah menjadi Raja Kedah. You see? Jadi itulah cara bagaimana orang-orang dulu boleh melantik raja, seseorang raja. Oh iyalah. Tak logik. Kau tak logik pasal pakai sekarang. Masa silat. Ya, cikgu masa cakap masa silat paling takut nak main keris. Betul. Keris pun tak boleh buat main-main Keris ada adab dia. Kamu tahu keris macam tu kan? Bila cabut tu, kamu tak boleh cabut separuh. Kalau kamu cabut separuh, maknanya kamu tak menghormati keris dan keris itu tidak menghormati kamu. Nak cabut terus. Dan berhati-hati bermain dia. So, itu juga alat kebesaran. Keris juga adalah alat kebesaran raja-raja. Nampak tak? Itulah dia keunikannya. Baik. Jadi, baginda kemudiannya. Okey, Maharaja Deba Raja ni ada nobat. So, nobat diwarisi sebagai antara alat kebesaran kerajaan Kedah, dan baginda kemudiannya telah membina pusat kerajaan di Sungai Mas. Okey, di Sungai Mas. Jadi, itulah dia. Jadi, mungkin kamu akan bertanya, daripada mana dia orang tahu benda-benda ni, cikgu? Daripada mana dia orang tahu ni? Kita ni kadang-kadang banyak tanya kan? Apa benda dia orang ni mana tahu, cikgu? Baik, dia macam ni. Tahukah anda kat sini menurut sumber arkeologi, kamu tahu kan sumber arkeologi ialah sumber yang cari gali kan? Cari gali, korek-korek dalam tanah, menemui banyak penemuan bahawa di Kedah ni, aktiviti perdagangan di pelabuhan Sungai Mas tu bermula sejak abad ke-5 lagi tahu. Padanya tahun-tahun Maharaja Deba Raja datang tu memang berlaku perdagangan. Memang dah ada perdagangan di Kedah. Dan dua sumber utama pengasasan kerajaan Kedah ialah, dua maklumat utama ialah At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang mencatatkan pengasas pertama daripada Parsi, dan satu lagi buku Hikayat Merung Mahawangsa yang mencatatkan pengasas pertamanya daripada keturunan Rom. Sarjana berpendapat Rom ialah Parsi pada masa tersebut. Okay. Serius lah cikgu. Ya serius. Sarjana berpendapat Rom dulu ialah Parsi pada masa tersebut. Harus diingat, kawasan Iran, Iraq tu, kerajaan Parsi tu luas sampai ke Rom. Jadi Rom dulu pun sebahagian daripada Parsi. Jadi anak Raja Parsi inilah yang telah datang ke Kedah dan juga mengasaskan kerajaan Kedah, iaitu Maharaja Derbar Raja. Maharaja Derbar Raja. Okey. Baik. Bukan Kedah yang berasal dari Rom pandai, tapi rajanya Maharaja Derbar Raja tu. Sarjana tu siapa, cikgu? Baik. Sarjana ni adalah golongan bijak pandai yang mengkaji sejarah. Tu yang kita belajar masa form 1 dulu, ingat tak? Masa form 1 dulu kita belajar tentang
Herodotus lah, Muhammad Yusuf Ibrahim lah, okey, Profesor Dr. Ku K. Kim. Itu sarjana lah tu. Bijak pandai, sejarawan, yes. Itulah apa dimaksudkan sarjana. Bijak pandai. Bukan ada raja yang apa? Ada raja yang berasal daripada Rom. Itu sebenarnya. Okey. Nama macam yang sama macam tu. Okey, baik. Tak apa. Kalau kita lihat di sini, mungkin sebab kita masih lagi dalam bab yang ke-8, okey, dan juga ramai yang masih lagi bab 5, bab 6. So kita belajar pelan-pelan lah. Kita belajar pelan-pelan. Dan hari ni cikgu nak bawa kamu, kita pergi tengok kat mana kawasan Parsi tu sebenarnya. Okey, dan jauh ke Parsi tu daripada Rom tu? Okey, boleh? Parsi dengan Rom lama tak jalan-jalan ya. Nak jalan-jalan tak ni? Nak jalan-jalan tak ni? Lama tak bawa korang berjalan ya. Okey, jomlah kita berjalan-jalan ya. Kita tengok. Iaitu kita tengok hari ini kita tengok negeri Kedah dulu. Kedah. Meliputi East Asia ke cikgu? Ya, betul. Baik. Jom kita tengok negeri Kedah. Tapi sebelum tu cikgu tak boleh record. Yang part berjalan-jalan ni tak boleh record tahu sebab nanti tak boleh naik ke YouTube. Nanti YouTube kata cikgu melanggar hak cipta. Tak. Lupa nak sambung. Okey, jom. Hampir alok start kepala hang ku putak. Ya, betul. Hampir alok start. Baik. So, kalau kita lihat kedudukan Kuala Sungai Merbuk. Okey, yang di sini ya kita tengok tadi kan. Tony Stark. Tony Stark Avenger. Hang tengok Avenger. Dia tak sebut Avenger. Hang tengok Avenger ke? Hang tengok Avenger. Tengok Tony Stark. Hang ni haru tengok Tony Stark. Okey. Kan? Kenapa banyak sangat Q ni? Memang orang sana cakap macam tu. Baik. Di sini kita tengok ada sungai, Sungai Merbuk. So kalau kita lihat, okey, kedudukan Kuala Sungai Merbuk yang menghala ke Selat Melaka dan Gunung Jerai, iaitu puncak tertinggi di Kedah telah menarik kehadiran pedagang. Ini Gunung Jerai. Okey, Gunung Jerai kat sini. Jadi kalau para pedagang lalu, dah sampailah kita ke Gunung Jerai, maknanya kita dah sampai ke Kedah, Kerajaan Kedah. Jadi sebab itu Kedah telah menarik kehadiran para pedagang. Kawasan tumpuan pedagang ini membolehkan Kedah menjadi pusat perdagangan dan muncul sebagai sebuah negeri yang makmur. Apa itu makmur? Jangan korang cakap korang tak tahu makmur tu apa. Makmur tu apa? Banyak kali cikgu sebut. Tapi korang selalu lupa. Bukan. Makmur bukan masyur, makmur bukan peace, makmur bukan aman, makmur bukan unity, makmur bukan maju. Bukan bebas, bukan. Sebab kita selalu nyanyi aman dan makmur. Makmur tu apa? Aman lah. Habis takkanlah aman dan aman. Betul tak? Aman dan makmur. Nyanyi kan? Bukan makmum, makmur. Okey. Makmur. Baik. Take note ni. Apa itu makmur? Ini kalilah. Kalau cikgu cakap, korang kena ingat betul-betul. Kalau korang salah jadi lagi lepas ni, korang akan didenda online. Okey. Baik. Okey, cikgu tulis kat sini apa itu makmur? Take note. Kan? Banyak kali cakap pun lupa. Macam mana korang ni? Baik. Makmur. Makmur maksudnya, take note ni makmur maksudnya mewah ataupun kaya. Sebab itu kalau kemakmuran maksudnya kekayaan atau kemewahan. Itu maksud makmur. Tak ada satu ras, tak ada. Tak ada. Okey, makmur maknanya mewah ataupun
kaya. Jadi kemakmuran maksudnya adalah kekayaan atau kemewahan. Jadi kalau ayat dia, Kedah menjadi pusat perdagangan dan muncul sebagai sebuah negeri yang makmur. Maknanya jadi apa? Sebuah negeri yang kaya. Negeri yang makmur maknanya negeri yang kaya. Jadi kerajaan Kedah yang diasaskan pada sekitar abad ke-7 kekal. Daripada abad ke-7 tu kekallah sampai sekarang hingga kini menerusi penggantian pemerintah daripada jurai ataupun asal keturunan pengasasnya. Maksudnya Sultan Kedah daripada sekarang ni memang berasal daripada keturunan Maharaja Debaraja yang datang 680 tahun dahulu. 680 Masihi dulu kan. Itulah Sultan sekarang ni sampai dulu tu memang keturunan yang sama. Hebat tak hebatlah kerajaan Kedah ni. Okay, makmur dan juga kaya. Jadi berbangga tak kita? Okay, kerana ada negara ataupun negeri yang kaya seperti Kedah. Okay. Apakah gelaran yang Sultan Parsi itu guna masa dia perintah Kedah? Kalau tak silap cikgu, dia menggunakan title Raja Derbar Raja. Dia guna Maharaja. Dia guna nama dia, Maharaja Derbar Raja. Sebab pada waktu itu Islam belum sampai. Islam sampai ke Kedah pada sekitar tahun 680 ke 700 Masihi. Dan barulah Sultan pada waktu itu menukar namanya kepada Sultan. Okay. Jadi belum lagi guna Sultan. Belum. Okay. So itu negeri Kedah. Okay, itu negeri Kedah. Okay. Baik. Ada sebarang soalan nak tanya tentang negeri Kedah? Ya, ada sebarang soalan nak tanya tentang negeri Kedah? Tak ada. Okay. So, okay. Baik. Kesimpulannya, apa yang kita belajar tentang negeri Kedah? Okay, iaitu baik. Kerajaan Kedah diasaskan oleh Maharaja Derbar Raja yang datang daripada Parsi, kemudian singgah di Kuala Sungai Merbuk, dan di situlah dua orang, Tan Dermadewa dan juga Tun Perkasa, telah menghadap dan melantik Maharaja Derbar Raja itu menjadi Raja Kedah. Dan Raja Kedah ini telah diiktiraf sebagai seorang raja kerana adanya alat iaitu nobat. Alat iaitu nobat. Alat kebesaran. Jadi baginda telah membina pusat kerajaan di Sungai Mas berdasarkan maklumat yang terdapat dalam At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan juga Hikayat Merung Mahawangsa. Daripada situ, kerajaan Kedah telah berkembang dan beberapa kota pemerintahan seperti kota Si Putih telah dibuka oleh Tunku Ahmad dan juga Alor Star telah dibuka oleh Sultan Muhammad Jiwa yang menjadi ibu negeri Kedah. Dan istimewanya Kedah kerana adanya Kuala Sungai Merbuk yang menghala ke Selat Melaka dan terdapatnya Gunung Jerai iaitu puncak tertinggi di Kedah. Dan ini telah menarik kehadiran para pedagang ke pelabuhan Kedah. Sebab itu Kedah menjadi makmur. Baik. Ada yang tanya, cikgu, kenapa nasi lemak dia orang pedas sangat, cikgu? Oish. Nasi lemak negeri Kedah bagi cikgu memang pedas-pedas sebab dia orang suka pedas-pedas. Okey, dia sama macam Negeri Sembilan. Dia orang memang suka makan yang pedas-pedas. Okey. Dan cikgu pun salah seorang yang suka pedas-pedas. Okey. Baik, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, ada ke nasi lemak kat negeri lain? Ada. Ada. Okey. Kat Kelantan jarang jumpa. Ya, Kelantan jarang jumpa. Tak suka pedas langsung Oish. Dahsyatlah. Okey. Baik, tak apa. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, nak tak kita jawab soalan? Bagaimana nak jawab soalan? Cikgu suka sebenarnya nak bincangkan teknik-teknik menjawab sebab korang ni kadang-kadang masih lagi tak mahir menjawab soalan. So kita nak bagi sekali dengan teknik menjawab soalan. Okey tak? Okey tak ni? Okey, boleh. Okey, jom. Soalan kat mana ni cikgu nak ambil? Okey, soalan mana?
soalan yang ini. Iaitu soalan yang ini. Iaitu bagaimanakah ya ada. Tak keluar dah. Tak keluar dah. Di sini. Baik. Duduk. Okey, baik. Jom kita jawab soalan. Okay. Bagaimanakah Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur? Kita ambil soalan ni nak? Ni soalan ini. Okey, kita jawab soalan ini, dan soalan ini kamu nak bagi berapa markah? Berapa markah? Cuba bagi tahu. 6 markah Okey, 6 Ada ke satu? Mana ada soalan ini isi 1 markah? Ya apa dah. Okey, 6. 8 markah. 6 lah, kita ambil 6 lah. Senang Okey, jom kita buat soalan ini. Okey, kita buat 6 markah. Okey, soalannya apa cikgu? Okey, soalannya begini. Okey. Dan satu soalan lah okey, ada yang bertanya, cikgu, kenapa cikgu nak buat soalan jawab soalan, teknik jawab soalan ni? Sebab korang tahu tak? Dalam video cikgu kat YouTube, okey, sekarang ni ada yang video view-nya 13,000, 13K. Dan kamu tahu tak video tu video apa? Iaitu video teknik menjawab soalan struktur dan esei sejarah tingkatan 2. Mendapat 13,000 view di YouTube dalam tempoh setahun. Cikgu macam, serius rupanya ramai pelajar yang tak tahu macam nak jawab soalan dan nak membina ayat jawapan. So, betul. Sampai ada parent mesej cikgu, kemudian dia kata, cikgu, ini video cikgu. Cikgu kata, ya saya. Oh, okey. So, sampai macam tu sekali lah. Terima kasih banyak korang semua kerana korang telah subscribe, like and share. Cik. Nak juga promo tu. Okey. Jom. Okey. Nak juga promo tu. Nyampah. Pravin kata, nyampah. Okey. Baik. Okey, kita lihat soalan dia. Okey, bagaimanakah Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur? Okey, baik. So, kamu semua kata ini adalah soalan yang membawa kepada 6 markah. Okeylah, 6 markah Baik. So, kalau 6 markah, soalan ini kita tahu strategi yang kita gunakan dalam kelas biasanya adalah kita menggunakan teknik iaitu 3 fakta dan juga 3 huraian. Jadi, bila kita nak buat 3 fakta, 3 huraian ini, paling penting adalah kita cari fakta dulu. Sebab dengan fakta, kita boleh akan mendapat huraiannya secara automatik. Kalau kita dah biasa, tiba-tiba kita buat fakta, aku tahu dah huraiannya macam ni. Banyak benda boleh hurai. Baik. So, 3 fakta, 3 huraian. Okey, fine. Seterusnya, apa yang kita kena buat? Iaitu, kita kena lihat soalan ni nak apa? Soalan dia, bagaimanakah how Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur? Maknanya bagaimanakah ni kamu kena faham betul-betul. Bagaimanakah maksudnya adalah bagaimana tu maksudnya apakah cara. Kamu kena faham tu. Apakah cara sebenarnya? Itulah dia, apakah cara yang menyebabkan Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur. So, apakah cara dia? Apa yang menyebabkan Kedah muncul? So, itu soalan bagaimana. Tidak. Ingat dia berkaitan dengan apa? Muncul sebagai pusat perdagangan. Ingat kalau pusat perdagangan, first kali dia mesti ada apa? Dia mesti ada pelabuhan. Sebab apa? Perdagangan, dia tak perlu pusat pentadbiran.
perdagangan mesti ada pelabuhan. Sebab di pelabuhanlah kapal lalu lalang dan berhenti turunkan barang. Kalau tak ada pelabuhan, macam mana nak buat perdagangan? Betul? Macam kamu nak berniaga tapi tak ada kedai. Nak berniaga apa tak ada kedai? Kan? Jadi, nak berniaga kena ada kedai. Nak berdagang mesti ada pelabuhan. Jadi, kita tengok apakah cara Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur. Apakah cara Kedah muncul sebagai pelabuhan yang makmur. Okey, macam mana Kedah muncul sebagai pusat perdagangan? Okey, pertama sekali. Okey, kita fikir cara dia. Oh, ya, sebab-sebab dia. Bagaimana Kedah dia? Iaitu kedudukan yang apa? Ini adalah yang paling famous. Fakta yang paling famous. Kalau korang tak ada idea pun, ini korang boleh guna sebagai sebab-sebab kerajaan-kerajaan ini muncul. Kedudukannya apa? Strategik. Ya, betul. Kedudukan strategik ni, kamu boleh guna untuk apa tahu? Okey, Funan ke, Champa ke, Angkor ke, Sriwijaya ke, Kedah tu, semua boleh guna. Oh, kenapa? Okey, kenapa kerajaan Ganggar Negara atau Sriwijaya muncul sebagai pusat perdagangan yang baik? Kedudukan strategik. Confirm. So, boleh guna fakta. Okey, kedudukan strategik. Baik, kamu itu fakta dia. Kedudukan strategik itu fakta dia. Okey, fakta dia satu. Baik, huraian dia apa daripada kedudukan strategik? Huraian untuk satu iaitu apa? Okey, iaitu kita tahu bahawa terletak di mana? Pelabuhannya terletak di di tengah laluan perdagangan, betul? Antara apa? Antara timur dan barat. Ya. Macam tu. Terletak di tengah laluan perdagangan di antara timur dan barat. So, dah dapat satu dah. Okey, ini fakta satu, huraian satu. Dapat dah satu. Okey. Baik. Okey, kemudian kita pergi kepada fakta yang kedua. Okey, kita nak 3 fakta kan? Okey, fakta kedua. Okey, iaitu kebijaksanaan pemerintah. Tak, kita tengok apa yang obvious dulu. Cerita apa yang obvious dulu. Obviousnya, dia ada gunung apa? Dia ada gunung apa kat situ? Iaitu terdapatnya apa? Terdapatnya gunung apa? Dekat kerajaan Kedah ni, gunung apa? Gunung Jerai. Ya, Gunung Jerai. Ya, Gunung Jerai yang menjadi panduan pedagang. Ya, terdapatnya Gunung Jerai yang menjadi panduan pedagang. Huraiannya cikgu? Okey, huraiannya maknanya huraian yang kedua lah. Okey, bila terdapatnya Gunung Jerai yang menjadi panduan pedagang, maka ini telah menyebabkan apa? Menarik minat pedagang untuk singgah di pelabuhan Kedah. Gitu. Okey. Baik. So, dah dapat dah. Fakta yang kedua, huraian yang kedua. Nampak tak di situ? Baik. Dan dan seterusnya kita boleh ambil satu lagi. Satu lagi faktanya. Fakta yang ketiga, bagaimana Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur, iaitu kebijaksanaan pemerintah. Maknanya apa? Maharaja Debaraja telah memajukan kawasan Kuala Sungai Merbuk untuk menjadi pelabuhan. Maknanya, pemerintah bijak, iaitu dengan majukan kawasan itu, dengan menyediakan pelbagai kemudahan di pelabuhan itu. So, itu kebijaksanaan pemerintah. Jadi, kita boleh tulis kebijaksanaan
pemerintah. Okey. Jadi yang buat apa? Yang okey, memajukan pelabuhan Kedah. Jadi okey, so kita boleh mentionkan, huraikan dia apakah kita kata apa kemajuan yang diberikan ataupun yang dibina di pelabuhan ini. So kita buat huraian ketiga. Huraian ketiga iaitu kita mentionkan je. Okey. Terdapatnya kawasan kawasan jual beli. Okey. Kemudian kita kata kemudahan okey gauli dan kawasan dan kemudahan okey kepada para pedagang. Okey. Dan pelbagai kemudahan lah. Dan pelbagai kemudahan untuk para pedagang. Untuk para pedagang. Jadi inilah menyebabkan Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur. Jadi ini adalah hasil usaha daripada kebijaksanaan pemerintah. Jadi kita dah ada fakta, huraian, dan huraian, maka kita dapatlah 6 markah. Macam? Senang kan? Senang je. Dan bagaimana untuk membina ayat jawapan? Mungkin kamu kata, cikgu, saya dah tahu dah fakta-fakta ni. Tapi nak membina ayat jawapan macam mana, cikgu? Macam mana nak bina ayat jawapan ni? Macam biasa. Selalu cikgu ajar, iaitu apa? Iaitu mulakan dengan mengambil ayat daripada soalan. Iaitu ambil yang ini. Okey, ambil yang ini. Ya, yang ini penting untuk dijadikan permulaan jawapan. Iaitu, okey, macam ni. Okey, Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur. Okey. Yang makmur. Okey. Kerana okey. So kerana apa? Dan kita akan sambung. Kerana apa? Kerana ambil fakta yang pertama. Kedudukan yang strategik. Kerana kedudukan yang strategik ataupun kita boleh tambah lagi kedudukan Kedah yang strategik. So nampaklah macam kedudukan yang strategik ya. Okey, alamak. Ada yang dah buat bagus, cikgu suka betul lah korang ni. Ada yang buat sendiri dan send di Zoom chat. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau korang nak send pun boleh. Kalau korang nak buat ayat pun boleh. Tak apa, cikgu galakkan. Cikgu tak marah pun. Sila. Baik. Baik. Contohnya ada pelajar ini ditulis antara sebab Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur ialah kerana kedudukan strategik yang terletak di tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Selain itu, terdapatnya Gunung Jerai yang menjadi panduan pedagang dan menarik minat pedagang untuk singgah di Pelabuhan Kedah. Akhir sekali, kebijaksanaan pemerintah dapat memajukan Pelabuhan Kedah dan terdapat pelbagai kemudahan untuk para pedagang. Baik, bagus. Okey. Kalau korang nak buat, silakan. Kalau korang nak buat boleh, cikgu silakan, cikgu galakkan dan cikgu akan semak untuk jawapan korang. Boleh? Buat kat Zoom chat. Kita ada 10 minit jadi, boleh? Nak buat sekarang. Cuba. Tak apa, kita belajar. Kita bukannya nak tunjuk pandai ke kan? Tak, kita nak belajar. So kalau nak belajar ni, boleh untuk buat ayat masing-masing. Tak apa, cikgu galakkan. Dan cikgu akan semak, don't worry. Seperti mana pelajar ni. Okey, dan pelajar ini, okey, cikgu cikgu tunjukkan kat sini jawapan kamu. Okey, ini jawapan kamu. Dan cikgu nak tegur. Nak tegur ni bukan nak memalukan tapi nak memperbetulkan. Baik. Tengok Baik. Antara sebab Kedah muncul sebagai pusat perdagangan, okey, ialah kerana. Okeylah, cikgu tahu kerana itu typo lah. Tetapi ialah ni tak perlu. Tak perlu ialah.
Antara sebab, okey, kita buang tu. Okey, Kedah muncul sebagai pusat perdagangan makmur, okey, kerana pusat perdagangan yang makmur kerana kedudukan strategik. Okey. Kerana kedudukan negeri Kedah ataupun kedudukan Kedah, okey, strategik. Okey, yang strategik. So, yang strategik. Jangan sambung lagi yang terletak di tengah laluan perdagangan, tak. So, kamu bina ayat macam selalu cikgu cakap, ayat jawapan biar pendek-pendek. Biar pendek-pendek tapi point. Dapat point. Biar pendek, tak perlu panjang-panjang, tak perlu nak tunjuk kita ni hebat dalam bahasa, tak ada. Jadi sejarah ni tentang fakta dan huraian dia. Fakta. Okey. Tapi bina ayat itulah dengan proper. Baik. Antara sebab Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur kerana kedudukan Kedah yang strategik. So, cikgu galakkan untuk titik. Macam tu. Kemudian, okey, Kedah terletak di tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Cukup. Okey, pendek dan padat. Okey. Baik. Kemudian bila nak masuk kepada fakta yang kedua, gunakan pendanda wacana. Selain itu, terdapatnya, apa pulanya? Terdapat gunung jerai yang menjadi panduan pedagang, dan menarik minat pedagang. Dan menarik minat pedagang untuk singgah di pelabuhan Kedah. Bagus. Itu boleh digabungkan. Dan seterusnya, akhir sekali, kebijaksanaan pemerintah, bukan dapat memajukan tapi telah ni maknanya telah berlaku. Kalau dapat, maknanya sesuatu yang kamu cadangkan. Beza tau. Contohnya, saya mencadangkan, kalau cikgu buat macam ni, cikgu akan dapat begini-begini. Itu cadangan. Tapi kamu takkan buat, cikgu buat macam ni, selama dalam kelas ni cikgu buat macam ni. Cikgu telah berjaya. Nampak tak? Perbezaan telah dan dapat. Telah tu untuk sesuatu yang memberi kesan. So, kebijaksanaan pemerintah telah memajukan pelabuhan Kedah. Kerana kerana terdapatnya, bukan terdapatnya kawasan jual beli dan pelbagai kemudahan untuk para pedagang. So, ini jawapan yang lebih baik. Okey, Arif. So, cikgu dah perbetulkan sikit, dah perbetulkan bentuk ayat kamu, ya. Baik. Pravin. Kedah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur dengan kedudukan yang strategik. Dia terletak di tengah. Bagus. 2. Pusat perdagangan kerana terdapatnya gunung jerai yang menjadi panduan pedagang. Bagus. Pedagang untuk singgah di pelabuhan Kedah. Akhir sekali, menjadi sebab Kedah muncul. Bagus. Bagus, Pravin. Untuk 6 markah. Baik, bagus. So, jangan risau. Cikgu tak marah kalau kamu tak hantar. Tapi ingat, siapa yang buat, dia dapat ilmu. Siapa yang tak buat, dia tak dapat. Ingat. Dalam kelas cikgu memang tak ada paksaan. Tapi kalau tak buat, tak dapat. Kalau buat, dapat. Jadi, terpulang pada diri kamu. Tanya diri kamu, nak ke tak nak? Kalau nak, aku kena buat ni. Macam itulah. Tidak ada paksaan, namun galakkan. Galakkan cikgu beri, Baik, so kita lihat. Arisa, bagus. Strategi, bagus. Kita dapat yang guna jerai. Baik, bagus. Baik, bagus, Arisa. Bagus. Tak, di tengah. Baik. 6 markah, Arisa. Baik, bagus. Bagus. So Ain Zulaika, terbaik. 6 markah, Ain Zulaika. Zahra Syasmin. Kita dah muncul sebagai pusat perdagangan yang makmur. Gunung jerai menjadi panduan pedagang. Terdapat kawasan jual beli dan kemudahan. Baik, bagus.
So 6 markah juga untuk Zahra Syazmin, bagus. Amna Zahra. Okey. Kedah. Okey, selain itu terdapat Gunung Jalan menjadi panduan pedagang. Minat pedagang betul sekali. Bagus. Sekali. Hal ini diberikan kerana terdapatnya kawasan jual beli. Bagus juga kepada Amna Zahra, 6 markah Ana. Bagus. Adam Emir. Dengan kedudukan strategik. Dengan antara timur dan barat, saya terdapatnya Gunung Jalan. Okey, baik, bagus. Okey, baik, bagus. Adam Mehris, 6 markah. Cuma Adam, nanti kalau kamu buat jawapan, kamu offkan dia punya ni spelling punya ni. Sebab bila spelling tu dia betulkan tu akan guna tiba-tiba bahasa Inggeris, strategic lah. And then jadi dia akan perbetulkan secara automatik kan. Jadi boleh offkan dia punya tu. But then, okay, baik, yang lain-lain, okay, mungkin ada yang lain-lain ni yang buat di atas kertas apa semua. So, cikgu harap kamu semua dapat tahu bagaimana untuk menjawab soalan 6 markah. Baik. So, macam mana kelas hari ni? Jelas